Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Masih lagi dalam subtopik 3.2 haba tindak balas. Kita akan lihat pada hari ini bahagian haba peneutralan. Haba peneutralan ni saya bahagikan kepada dua bahagian. Yang ini adalah bahagian yang pertama. Okey, jom kita lihat. Kita lihat dulu kriteria kejayaan yang patut kamu pencapai untuk bahagian topik haba peneutralan. Okay, yang pertama adalah dapat menyatakan maksud haba peneutralan. Yang kedua, dapat menulis persamaan termokimia. Yang ketiga, menentukan haba peneutralan. Dan yang keempat adalah melukis gambar raja aras tenaga bagi haba peneutralan. Kita pergi pada kriteria kejayaan yang pertama, maksud haba peneutralan. Okay, macam yang sebelum ni, kita akan lihat perkataan yang kat depan ni adalah perubahan haba apabila 1 mol. So, 1 mol apa adalah air yang kita fokus dekat dalam haba peneutralan kerana tindak balas peneutralan akan hasilkan garam dan air. Contohlah, saya ada tindak balas antara natrium hidroksida yang merupakan alkali dan juga asid hidroklorik yang merupakan asid. Tindak balas asid dengan alkali ini akan hasilkan garam dan air. So, nama garam tu adalah natrium hidroksida dan juga air. Dan kalau kita lihat setiap peneutralan yang berlaku mesti akan hasilkan air. Jadi maksud dia akan fokus pada 1 mol air yang terbentuk. Terbentuk sebab dia adalah bahagian hasil. Okay, ini adalah maksud dia yang tepat bagi haba peneutralan. So, perubahan haba apabila 1 mol air terbentuk daripada tindak balas suatu asid dan alkali. Kita lihat kriteria kejayaan yang kedua iaitu menulis persamaan termokimia. Saya rasa semua dah pandai dah menulis persamaan termokimia, tapi kita akan pergi pada penulisan yang lebih spesifik. Okey, kat sini sebenarnya kedua-dua ni adalah persamaan termokimia untuk haba peneutralan. Okay, yang pertama ni, ini adalah persamaan kimia yang lengkap dan seimbang. NaOH tambah HCl, kita dapat NaCl dan juga air. So, dan di hujung ni kita akan letakkan delta H lah untuk menunjukkan ini adalah persamaan termokimia. Okay, ingat baliklah yang kita dah belajar, persamaan termokimia mesti ada persamaan kimia dan juga delta H di bahagian hujung dia. Tapi kadang-kadang dalam setengah penulisan, dia boleh juga tulis macam ni. Tapi kalau awak nampak macam ni, maksudnya H dengan OH ini adalah mewakili bagi asid sebab asid akan menghasilkan ion hidrogen dan hidroksida adalah mewakili bagi alkali. Tindak balas asid dengan alkali ini adalah tindak balas peneutralan dan kita akan dapat 1 mol air kat sini, 1 mol air. Okay, mengikut maksud haba peneutralan adalah perubahan haba yang menghasilkan 1 mol air terbentuk kan. Ini 1 mol air. Dan hujung dia mesti ada delta H. Okey, kita lihat pula kriteria kejayaan yang ketiga iaitu menentukan haba peneutralan. Okey, lihat contoh soalan. 100 cm padu asid hidroklorik 2.0 mol DM padu pada 29.5 darjah Celsius ditambahkan ke dalam 100 cm padu larutan natrium hidroksida 2.0 mol DM padu juga pada 29.5 darjah Celsius di dalam sebuah cawan plastik. Campuran dikacau dan suhu tertinggi yang dicapai adalah 41.5 darjah Celsius. Hitungkan haba peneutralan. So dekat sini dia minta kirakan haba peneutralan, maksudnya dia suruh kira delta H. So delta H ni nak kira, ingat balik kena ada 5 langkah. Langkah yang pertama adalah tulis persamaan kimia. Yang kedua, kirakan mol bahan yang dibagi. So, mol bahan. Yang ketiga adalah kirakan haba. So, haba formula dia H sama dengan mc theta. Yang keempat, kira mol air. Kenapa mol air? Sebab ini adalah berkaitan dengan maksud bagi haba peneutralan. Okey, apabila 1 mol air. So, kira mol air pula. Dan akhir sekali kita akan kira delta H guna formula H per mol. Langkah sama je macam yang sebelum ni kita dah belajar. Okay, tapi dekat bahagian delta H ni jangan lupa kena letak tanda positif atau negatif. Tapi untuk pengetahuan awak, haba peneutralan mesti tanda negatif sebab
tindak balas peneutralan adalah tindak balas eksotermik. Okey, langkah yang pertama, macam sebelum-sebelum ni saya ajar, suruh awak gariskan nombor yang awak nampak. So, nampak CM padu ini adalah V. Okey, 2.0 mol di M padu ini adalah M. 29.5 darjah Celsius ini adalah suhu. Okey, suhu awal. Suhu awal. Okey, jap. Okey, ditambahkan ke dalam 100 cm padu. Ini pun V. Natrium hidroksida 2.0 mol di M padu ini adalah M. Dan kemudian lagi satu kita ada 29.5 darjah Celsius. 29.5 ni adalah suhu awal tapi untuk alkali. So ada dua suhu awal, jadi kita cari purata lah. Kalau tak ada dua suhu awal, tak perlu cari purata. Dan suhu tertinggi yang dicapai adalah 41.5. Ini adalah suhu tertinggi. So apa nak buat lepas tu? Buatlah langkah seperti yang dalam yang telah ditunjukkan ni. So langkah pertama, tulis persamaan termokimia yang persamaan kimia yang seimbang. So kita lihat kat sini adalah asid hidroklorik bertindak balas dengan natrium hidroksida. Kita dapat natrium klorida dan juga air. Imbangkan persamaan dah imbang. So langkah yang kedua, kira mol. So mol apa yang ada? Ada banyak V, kat sini ada 2 V, ada 2 M. So mesti kena ada 2 mol yang awak kira. Yang pertama adalah mol asid. Okay, yang kedua adalah kirakan mol bagi alkali. Alkali NaOH. So kiralah masukkan dalam formula apa? MV bahagi 1000. So MV bahagi 1000, masukkan nilai, tekan kalkulator, awak dapat jawapan dia adalah 0.2 mol. Sama dengan mol natrium hidroksida pun dapat 0.2 mol. Guna formula yang sama, MV bahagi 1000. Okey, langkah yang ketiga, kirakan H. H sama dengan MC theta. M ni adalah jisim larutan. Macam mana nak tahu jisim? Kita ambil isi padu larutan yang ada. So ada dua isi padu larutan. Campurkan. Kalau ada dua, campur. Ada dua larutan, kena campurkan. Tapi kalau ada satu larutan, satu je lah. So kat sini ada dua larutan, 100 tambah 100, 200. C adalah muatan haba tentu. Ini nilai dia, 4.2. Dan theta adalah perubahan suhu, iaitu suhu tertinggi tolak dengan suhu awal. Tadi kan ada dua suhu awal kan. Bila kita puratakan, kita akan dapat nilai yang sama lah. Sebabnya dua-dua ni adalah nombor yang sama. So 41.5 tolak dengan 29.5. So tekanlah kalkulator, awak akan dapat jawapan dia adalah 10,080 Joule. Okey, langkah keempat, kirakan mol air. So, nak kira mol air, kena tengok pada persamaan. Kaitkan yang nombor 1 dengan nombor 2. So, dari persamaan, sekejap saya padam dululah yang atas ni. Okey, saya buat kat atas ni lah, dah tak cukup ruang. Okey, dari persamaan, okey, sambil-sambil tahu. Tengok dulu, dari persamaan berapa mol dapat berapa mol. Okey, saya nombor 4 saya buat di atas . So nombor 4, dari persamaan, ini kan yang kita dah kira mol-mol dia kan, asid dengan alkali. So kena tengok daripada persamaan, kat depan dia tak ada nombor. So 1 mol asid nisbah dengan 1 mol alkali nisbah dengan 1 mol air. Mana dapat satu-satu ni daripada persamaan dekat depan dia. Nombor tak ada nombor kan, satu lah. Okey, dari pengiraan, mana yang kita kira? Yang langkah nombor 2 ni. 0.2 mol asid nisbah dengan 0.2 mol alkali. Dan air kita dapat berapa mol? Sama kan? 0.2 mol. So dah dapatlah mol air. So langkah kelima, kirakan
delta H. So delta H kat sini H per mol. So H per mol. H dia adalah 10080 joule bagi dengan mol. Mol dia adalah 0.2 mol. So tekanlah kalkulator, awak dapat jawapan dia adalah 50,400 joule per mol. So tukar kepada kilojoule dan mesti kena letak tanda negatif. So 50.4 kilojoule per mol. So ni jawapannya. Okay. So sama je langkah. Cara sama je nak jawab. Harap-harap tak ada masalah lah. Lepas ni awak cuba jawab soalan-soalan yang ada dalam buku modul tu. Okay. Okey, lihat kriteria kejayaan yang terakhir. Yang keempat adalah melukis gambar Raja Aras tenaga. Okey, berdasarkan contoh soalan, lukiskan gambar Raja Aras tenaga. So kat sini macam mana nak lukis? Baliklah yang lepas kita dah belajar. Untuk lukis gambar Raja Aras tenaga, kena ada tanda anak panah ke atas, tulis tenaga. Okay, kemudian kita lihat balik yang tadi, soalan tadi tu dia punya delta H yang kita dah kira adalah negatif 50.4 kilojoule per mol. Okay, dan ini adalah tindak balas antara asid hidroklorik dengan natrium hidroksida. Kita dapat NaCl, garam dan juga air. Okay. Untuk gambar Raja Aras tenaga bila eksotermik, okay, untuk bahan mesti dekat atas, hasil dekat bawah. Bahan mesti yang melekat pada paksi tenaga tu. Dan kemudian kita buat satu palang daripada bahan pergi ke hasil. Dan kita letakkanlah nama bahan tu HCl tambah NaOH. Dan yang bawah ada NaCl. Hasil dia dan juga H2O. Akhir sekali macam biasa letaklah delta H negatif 50.4 kilojoule per mol. Okey, ni satu cara. Cara lagi satu, kalau lah awak tak nak letak HCl, NaOH ni, awak nak letakkan dia punya persamaan ion, boleh juga sebenarnya. Okey. So sama atas dia tenaga. Okay, bahan hasil delta H sama negatif 50.4 kilojoule per mol. Tapi yang beza kat sini awak letak H plus tambah OH negatif dapat H2O. Betul juga. Okay, dua-dua boleh. Mana-mana nak pilih boleh. Okay, untuk kaedah eksperimen yang dijalankan, boleh rujuk pada channel YouTube ni. Saya ada kongsikan dalam Telegram. Dan kalau kita lihat, cara dia sama je. Kita akan gunakan benda yang paling penting iaitu cawan polistrina. So, kat sini ada dua cawan polistrina lah. Langkah pertama kita akan tuang sukat dan tuangkan asid ke dalam bekas polistrin yang pertama. Okey, berapa banyak? Biasa kita akan letak separuh penuh ataupun 50 cm padu. Mesti ada kepekatan dia. Okey, langkah yang kedua, kita sukat bacaan awal bagi asid. Okey, yang pertama tuang asid, tuang sukat dan tuang. Okey, tuang berapa banyak asid, berapa kepekatan dia ke dalam cawan polistrina. Okey, yang kedua, suhu awal asid diambil menggunakan apa? Termometer. Okey, menggunakan termometer. Okey, langkah ketiga kita akan ulang pula langkah pertama dengan kedua tapi gunakan natrium hidroksida, asid alkali. Okey, yang kedua kita pada bekas yang lain. Okey, sukat dan tuang berapa isi padu alkali dan berapa kepekatan dia ke dalam cawan polistrina yang lain. Okey, kena cakap yang lain. Yang keempat,
ambil suhu awal. Okey, suhu awal alkali diambil menggunakan termometer. Yang kelima, tuangkan asid ke dalam alkali. Okey, tuangkan asid ke dalam alkali. Kacau campuran dan suhu tertinggi campuran dicatatkan. Okey, kacau dan suhu tertinggi campuran dicatatkan. Okey, diambil menggunakan termometer. Yang ni langkah kedua ni suhu awal asid diambil menggunakan termometer dan dicatatkan. So, eksperimen ni sama je. Ada 2 cawan polistiren. Letak je larutan dekat bikar pertama, ambil suhu awal, larutan dekat bikar kedua, ambil suhu awal, lepas tu campur, lepas tu kacau, ambil suhu tertinggi. Catat. Okay, boleh tontonlah channel YouTube tu yang saya dah kongsikan. Okey, lepas ni buatlah tugasan kamu dalam buku modul latihan 34 MS 173, latihan 37 dan 38 pada muka surat 177 dan 178. Okey, sampai sini saja. Kalau ada apa-apa soalan, mesejlah saya, tanyalah saya. Okey. Sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.